Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 987. Antara paparan utama. Pembubaran DUN Melaka tidak berperlembagaan. Akan adakah perpaduan UMNO PAS bersatu di Melaka? Inikah cara UMNO kempen untuk dapat undi 18 tahun? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan Datuk Seri Sulaiman tidak layak dilantik sebagai Ketua Menteri Caretaker kerana beliau telah jelas hilang sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka sebelum Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Ini membuktikan beliau tidak lagi mampu mengetuai kerajaan negeri. Pakatan Harapan berkata sepatutnya perbincangan diadakan terlebih dahulu antara Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Datuk Kamil Mohamad bersama pihak majoriti yang diketuai Adli Zahari dan minoriti yang diketuai Sulaiman sebelum menamakan sesiapa untuk memegang jawatan tersebut. Malah seperti yang berlaku di Perak pada 2009 mahupun Melaka itu sendiri pada 2020, seharusnya blok majoriti diberi peluang mengetuai pentadbiran negeri, kata kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Merujuk kepada kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka khusus berhubung penamaan Sulaiman itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan dalam kenyataan tersebut Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka mengakui bahawa Perlembagaan Negeri Melaka tidak memperuntukkan fungsi dan peranan sebuah kerajaan caretaker dan seterusnya merujuk Konvensyen Sistem Demokrasi Berparlimen di negara-negara Commonwealth. Sebaliknya, Pakatan Harapan mengulangi pendirian bahawa pilihan raya negeri tidak patut diadakan pada waktu ini demi mengelak berlakunya gelombang keempat penularan wabak COVID-19. Darurat juga tidak sesuai memandangkan ia akan menimbulkan kegusaran di kalangan pelabur pada ketika usaha menghidupkan semula ekonomi negara sedang diperhebat, kata pimpinan Pakatan Harapan yang terdiri daripada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden APCO Maidius Tangau. Oleh itu, perbincangan perlu diadakan agar semua pihak memastikan Perlembagaan Negeri Melaka ditegakkan dan dihormati dengan mewajibkan mana-mana kerajaan termasuk kerajaan caretaker diwakili oleh golongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Penting ditegaskan bahawa Pakatan Harapan menolak pembubaran Dewan Undangan Negeri sebagai tidak berperlembagaan tatkala Negeri Melaka masih menghadapi wabak COVID-19 dan adanya gabungan parti yang mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri, kata mereka. Malah, apa yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka itu bercanggah dengan keputusan yang telah dilaksanakan di Johor, Kedah, Perak, malah di Melaka sendiri ketika Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Adli Zahari hilang sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Aneh juga apabila Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka begitu bersungguh-sungguh menyokong kerajaan yang sudah hilang majoriti ini. Beliau mengeluarkan kenyataan menyanggah dakwaan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri di Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun, bahawa wujud campur tangan pengurusi perhubungan UMNO Melaka yang juga Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, Datuk Abdul Rauf Yusof dalam keputusan yang dibuat oleh Sulaiman. Katanya keputusan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah muktamad dan keputusan bersama. Malah Kamil menganggap kritikan Idris itu sebagai tomahan dan mengingatkan beliau akan ikatan sumpah kerahsiaan kerajaan. Beliau berkata setiap anggota Exco Kerajaan Melaka sudah mengangkat sumpah untuk tidak memberitahu atau tidak menzahirkan kepada sesiapa pun, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, sebarang hal yang dibawa untuk pertimbangan kerajaan negeri. Dalam hubungan ini, Kerajaan Melaka sedang meneliti sama ada terdapat pelanggaran ke atas sumpah kerahsiaan tersebut. Sekiranya terdapat pelanggaran, kerajaan negeri tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan dari segi undang-undang ke atas Idris, katanya dalam kenyataan tersebut. Kenapa pula Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka melatah apabila Idris mengkritik keputusan kerajaan negeri yang dilihatnya tidak telus dan berbaur dengan unsur penyalahgunaan kuasa? Sedangkan difahamkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM pun sudah mengeluarkan kenyataan mengenai isu yang dibangkitkan oleh Idris. Beri kerjasama kepada SPRM itu lebih afdal sebagai seorang pejabat awam yang berintegriti.
Bila mengeluarkan kenyataan yang mengandungi amaran sebegini kepada bekas pembuat dasar, persepsi orang awam semakin buruk seolah-olah ada perkara yang menyalahi undang-undang yang sedang disembunyikan. Perkhidmatan awam dan penjawat awam seharusnya bersikap neutral dan bebas daripada politik. PAS dilaporkan sedang berusaha menjadikan pilihan raya negeri Melaka sebagai model perpaduan dalam kalangan orang Melayu. Menurut Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Nik Muhammad Zawawi Saleh, ia dapat mengikis sifat kebencian rakyat terhadap orang politik yang cenderung kepada perpecahan. Beliau berkata PAS akan bertindak menjadi orang tengah untuk mendamaikan kemelut antara Bersatu dan UMNO supaya tidak bertanding secara berasingan pada pilihan raya negeri itu. Langkah tersebut bersesuaian dengan kehendak Islam yang mahu umatnya bersatu dalam apa jua keadaan. Tiada satu ayat pun dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang membenarkan umat Islam bercakaran sesama sendiri kerana ia boleh melemah dan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Katanya seperti dipetik Haraka Daily pada 10 Oktober lalu. Nik Zawawi berkata jika keadaan itu berterusan, bukan sahaja kedudukan kerajaan berada dalam terumbang-ambing, bahkan kehidupan rakyat akan menderita. Beliau yakin kedua-dua parti yang ditunjangi orang Melayu Islam itu akan berdamai di bawah satu panji-panji Perikatan Nasional untuk mencapai kemenangan besar pada pilihan raya negeri kelak. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman pada petang Selasa lalu. Gambar mereka turut dikongsi oleh Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Timbalan Presiden UMNO itu sendiri dalam Facebook masing-masing. Turut hadir pada pertemuan tersebut ialah Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Sama-sama mencari titik-titik persamaan demi memperteguh ukhuwah, kata Ashraf Wajdi di dalam Facebooknya. Namun, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilihat tidak teruja dengan apa yang disebut sebagai perpaduan oleh pemimpin PAS itu. Beliau menegaskan partinya tidak akan bekerjasama dengan PAS atau Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka yang akan datang. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga mempersoal kesinambungan Muafakat Nasional UMNO dengan PAS yang dimeterai pada 2019 itu. Beliau berkata demikian dalam rancangan bual bicara dalam talian menerusi saluran NR Channel TV malam kemarin. Apa yang dilihat daripada kenyataan Nik Zawawi itu, PAS bersungguh-sungguh mahu UMNO menerima panji-panji Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Beliau berkata Islam berkehendakkan umatnya bersatu dalam apa jua keadaan. Begitu mudah bagi pemimpin PAS apabila bercakap seolah-olah tindakan mereka itu bersesuaian dengan kehendak Islam. Katanya Islam akan hancur kalau umatnya bercakaran sesama sendiri. Elok kita tanya, siapakah yang memulakan percakaran di kalangan orang Melayu di negara ini? Bukankah ia bermula dengan langkah Sheraton yang menyaksikan katak-katak melompat mengkhianati parti yang diterajui oleh orang Melayu Islam? PAS tidak ada kredibiliti untuk bercakap tentang perpaduan Melayu Islam kerana pemimpin parti itu menghalalkan rampasan kuasa yang dilarang oleh Islam. UMNO tentu sedar PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional merupakan liabiliti bagi parti mereka. Ini kerana kegagalan Perikatan Nasional dalam menangani pandemik COVID-19 dan menguruskan ekonomi negara. UMNO sudah tentu mahu melepaskan dirinya daripada terpalit dengan segala kebejatan Perikatan Nasional semasa masih berkuasa. Sebelum ini, Ahmad Zahid berkata UMNO akan mempertahankan kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang dimenangi dalam pilihan raya umum yang lalu. Ini seperti yang diputuskan secara sebulat suara dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO tahun lalu. UMNO tidak akan berkompromi terhadap mana-mana kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya umum ke-14, kata Zahid. Lagipun mereka sebenarnya sudah membentuk perpaduan dalam beberapa isu. Antaranya perpaduan UMNO PAS Bersatu amat jelas apabila ketiga-tiga parti itu membisu berhubung skandal Pandora Papers yang heboh satu dunia. Itulah tahap perpaduan mereka demi menutup kebejatan dan kemungkaran. Perpaduan demi Islam itu pula cuma sandiwara sahaja. Satu majlis penyerahan surat tawaran kemasukan pelajar ke Universiti Utara dikatakan telah diadakan pada 7 Oktober 2021 bertempat di Dewan UMNO bahagian SIG Kedah. Majlis tersebut disempurnakan oleh Ketua UMNO bahagian SIG Datuk Haji Muhammad Tajuddin Abdullah. Atau cara majlis tersebut ialah untuk menyampaikan surat tawaran secara rasmi menerusi parti UMNO kepada calon-calon yang sudah berjaya mendapat tempat di universiti berkenaan. Oleh kerana itu, majlis tersebut mendapat kritikan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah, Muhammad Firdaus Johari. Sekali imbas, tiada apa salahnya judul majlis tersebut. Namun, apabila melihat ianya dianjurkan oleh sebuah parti politik dan diadakan di premis utama parti politik tersebut, nurani saya telah mengemukakan satu soalan jujur. Apa kaitan parti politik dengan surat tawaran ke universiti?
soal Muhammad Firdaus. Beliau berpendapat majlis tersebut sangat tidak bertepatan dengan politik demokrasi yang menegaskan pendidikan sebagai hak asasi setiap rakyat. Hambatan pemikiran terbenggu berbentuk feudal ini harus disemadikan dengan segera. Peluang pendidikan dan tawaran melanjutkan pelajaran adalah nikmat dan peluang untuk setiap rakyat. Pendidikan adalah keperluan asas yang menjadi tanggungjawab kepada setiap kerajaan di dunia ini, dan ini tidaklah bermakna parti yang berada di dalam kerajaan boleh pula memperlihatkan seolah-olah partinya yang mendahului kerajaan atau badan autoriti seperti kementerian atau pejabat pendidikan, bidasnya. Beliau juga mempersoalkan kewajaran parti politik untuk mengambil peranan menyampaikan surat tawaran tersebut. Apa natijahnya menyampaikan surat tawaran secara rasmi menerusi parti politik jika bukan untuk menanamkan satu pemikiran usang bersifat penjejahan minda atau feudalistic state of mind terhadap masyarakat, keluarga, ibu bapa dan bakal pelajar-pelajar bahawasanya parti ini atau parti itulah yang mencipta dan memberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Walhal kejayaan ke universiti merupakan hasil usaha bersungguh-sungguh dan ketekunan pelajar-pelajar itu sendiri sewaktu di sekolah menengah maupun di pusat matrikulasi, tegasnya. Muhammad Firdaus berhujah bahawa berjaya atau tidak berjaya masuk ke universiti tiada kaitan dengan parti politik dan janganlah ada pemikiran seperti ini terpahat dalam minda masyarakat kita. Jika benar ingin mendukung aspirasi pendidikan menerusi platform parti politik atau menerusi ahli politik perseorangan, maka lebih sesuai jika judul majlis tersebut diubah kepada Majlis Meraikan Bakal-Bakal Pelajar UUM. Bukankah lebih afdal dan political mileage pun dapat, ujarnya. Beliau juga memetik kata-kata seorang tokoh pemikir pendidikan tersohor dunia, Paulo Freire, manipulasi adalah seperti penaklukan untuk tujuan yang dilayaninya dan mencuba membius manusia sehingga mereka tidak dapat berfikir. Fikir dan renungkanlah hal ini dengan keterbukaan minda dan kerendahan jiwa. Semoga perkara sebegini tidak terus berlaku tanpa mengira parti manapun yang sedang atau kelak bakal menjadi komponen dalam kerajaan, katanya. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dikecam oleh Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia (GERAK) kerana mengamalkan budaya pelantikan politik untuk menduduki kerusi lembaga pengarah universiti di negara ini. Kecaman itu berhubung dengan pelantikan Dinesh Raj Nagarajan, seorang lulusan seni persembahan sebagai ahli lembaga pengarah Universiti Melaya. Kecaman itu bukan hanya kerana Dinesh baru berusia 26 tahun, malah langsung tiada pengalaman dan sumbangan kepada dunia pendidikan tinggi. Menurut GERAK, pelantikan itu merupakan satu penghinaan terhadap peranan LPU sebagai pihak berkuasa universiti untuk berkembang, meningkatkan reputasi, menjalin hubungan dengan masyarakat yang lebih luas, bukan hubungan dengan parti politik. Kami mengulangi pendirian kami terhadap manuver politik terbaru berkenaan dan pelantikan lelucon ini, tegas GERAK. Malah ia seperti pelantikan lelucon yang tidak serius. Kini tawaran untuk masuk ke universiti pun Parti UMNO mahu hijack seolah-olah ia jasa mereka. Sudah terang lagi bersuluh. Tindakan UMNO ini gara-gara mahu mengambil hati pengundi baru 18 ke atas bagi memenangkan mereka pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jangan cuba terus memperbodohkan rakyat. Dalam negeri yang tidak ada UMNO pun, anak muda yang komited untuk belajar bersungguh-sungguh tetap boleh mencapai puncak mahligai pendidikan tinggi. Jangan ingat, rakyat bodoh. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.